Assalamualaikum, hai, nama saya Intan Azina binti Jamaluddin, nombor metik saya CE220022. Saya akan membuat demo tentang Lab 2 Aktiviti 1 dalam Subjek Engineering Elektronik Laboratory 4 BEJ 40401. Okey, pertama sekali untuk memulakan aktiviti 1 ni adalah lab sheet-nya. Pertama sekali kita perlu copy program vektor ni. Okey, lepas kita copy, kita perlu buka kepada CPU simulator ni, kita klik pada advance dan compiler. Kalau kita dapat lihat di sini, program compiler ni terbagi pada 3 bahagian, iaitu program source, program code dan compiler progress. Okey, program source ini adalah kita perlu memasukkan high level language di dalam kod ni. Program code output ni adalah memaparkan assembly language. Bagi compiler progress pula adalah status progress compiler. Kita punya aktiviti, kita perlu pastekan program vektor yang kita copy tadi ke dalam program source input. Lepas kita dah pastekan, kita klik kepada optimize. Kita perlu pastikan semua features telah yang diperlukan berdasarkan prosedur itu telah detik. Antara features yang perlu detik adalah enable optimize dan remove redundant. Okey, lepas tu kita klik pada compile. Jika tiada error, kalau kita dapat lihat di sini, code generations completed, displaying generated code, display completed. Maksudnya dia dah successful dan tiada error. Kita akan pergi kepada main program. Saya akan terangkan tentang main program dia. Okey, yang pertama adalah move 1 ke R02. Program pertama ni adalah bermaksud R02 ni bermaksud R02 menunjukkan data 1 yang dipindahkan ke dalam R02, iaitu register tujuan yang Okey, saya akan teruskan penerangan kepada arah yang kedua pula. Arah yang kedua adalah ZZR74 bermaksud jam kepada 74 jika Z sama dengan 1. Arah yang ketiga iaitu JM kepada 60 jika Z sama dengan 0. Selepas itu, program vektor ini terbagi kepada 3 interrupt. Interrupt pertama, interrupt kedua dan interrupt yang ketiga. Okey, saya akan meneruskan penerangan saya tentang subroutine. Subroutine kita terbagi kepada 3, yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, subroutine yang pertama adalah move 6 ke R02. Arah yang pertama untuk subroutine yang pertama ni adalah bermaksud memindahkan data 6 ke R02 jika berlakunya interrupt yang pertama. Subroutine yang kedua memindahkan data 26 ke R02 dan data ini akan memaparkan output kosong. Pindahkan data 46 ke R02 dan data ini akan dipaparkan pada output kosong. Selepas selesainya step pada bahagian yang tersebut, saya teruskan penerangan saya ke bahagian yang seterusnya, iaitu ke dalam subroutine. Untuk memulakannya, kita perlu ke bahagian CPU simulator. Ni CPU simulator. Kita klik pada show subroutine list. Okey, kalau kita dapat lihat ni adalah display subroutine list. Okey, static address untuk yang pertama adalah 0, yang kedua adalah 20 dan yang ketiga adalah 40. Okey, lalu kita key in nilai tersebut ke dalam kita punya lab sheet ni. Static address dia ni adalah 0, 20 dan 40. Okey, lepas kita dah key in dalam ni, kita perlu selepas key in semua static address dalam lab sheet kita perlu teruskan kita punya ni dengan demo yang seterusnya, iaitu kita perlu loadkan program tersebut ke dalam CPU memory. Untuk loadkan program ni ke dalam CPU memory, kita perlu klik pada stay on top dan klik close. Lepas tu kita tekan ni pada assembly code, kita tekan load in memory. Okey, kalau kita dapat lihat dia akan display code successful loaded in memory. Kita klik OK. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian advanced tab. Advanced, kita tap dia, lepas tu kita pergi kepada interrupt. Masa depan ni adalah program kita daripada program code, dia ada transfer ke memory. Okey, balik kepada interrupt. Okey, ni adalah interrupt vectors kita. Bagi interrupt yang pertama adalah nilai dia 0, yang kedua ada 20 dan yang ketiga adalah 40. Setiap interrupt ini mempunyai trigger yang tersendiri. Kalau kita dapat lihat di sini, ini adalah triggernya yang tersendiri. Apabila button trigger ini ditekan, compiler akan automatik menganggap dia adalah interrupt dan dia akan melaksanakan interrupt subroutine tersebut. Dan step yang tadi kita dah buat sampai interrupt ini. Kita dah tengok nilai interrupt 1, interrupt 2 dan interrupt 3. Kita perlu key inkan nilai dia. Lepas tu kita lanjutkan kepada step yang keempat, iaitu kita perlu membuat uji kaji bila kita tekan trigger buttons. Okey, kita berbalik kepada program, kita balik kepada sini CPU simulator ni. Okey, pertama sekali kita perlu klik pada aplikasi CPU simulator. Kita klik on advance. Lepas tu kita pergi kepada interrupts. Kita klik pada stay on top, close. Bila kita dah close, kita klik pada reset program. Sebelum kita klik pada reset program ni, kita perlu pastikan dia ada pada move 1 R02, iaitu red arrow ni pada instruction yang pertama. Okey, lepas tu kita tekan reset. Kita reset dia pada 0 dah. Lepas tu baru kita tekan run. Okey, maka yang kita dapat lihat dalam data ni adalah output konsol kita adalah kosong. Okey, kalau kita tengok di sini, apabila butang trigger pada interrupt pertama ditekan, compiler akan selesaikan arahan di main program dan dia akan
R02. Buat seketika kemudian dia akan return balik ke program apabila kemudian dia akan return balik ke main program, dan apabila dia return balik ke main program, R02 akan kembali kepada 1. Okey, untuk mengkaji interval yang kedua pula, compiler akan menyelesaikan arahan yang tersedia dan seterusnya akan pergi ke subroutine yang kedua, iaitu kita tekan trigger, dia akan movekan data 26 ke dalam R02 dan R02 akan merubah nilai ke nilai 26 buat seketika dan output akan display lalu return ke main program dan R02 akan berubah kepada 1 semula. Bagi interrupt yang terakhir pula, iaitu yang mempunyai starting address 40. Okey, kalau main program akan selesaikan current instruction dia, R02 akan berubah kepada nilai 46 buat seketika. Okey, betul. Lepas tu dia akan display output dan return semula kepada main program dan R02 akan berubah kepada nilai 1. Maka dengan itu berakhirlah penerangan demo untuk lab 2 aktiviti 1 saya. Sekian, terima kasih.